Alright guys, kita kembali lagi ke video senarai untuk minggu ni. Minggu lepas aku ada cerita korang semua tentang telefon terbaik bawah 2000 dengan bawah 1500. So untuk minggu ni kita orang nak buat flagship dan juga bawah 3000. So disebabkan aku malas nak buat sorang-sorang, dia rasa macam lonely lah, macam sembang sorang. So aku invite lah seorang lagi kawan aku, head of artikel dekat website Wiser. So kenalkan diri So kalau korang pernah nampak aku, tak pernah nampak, nama aku Amsyah. Tapi aku bahagian website je sebelum ni. Tapi tak apa salah. Aku datang untuk tolong Aziz. Yeah. So tak nak buang masa, jom kita mulakan bawah 3000 terlebih dahulu. Bye bye. Let's go. Bye bye pula kan. Okay, untuk telefon yang pertama, kedudukan semua telefon ni tak ada makna apa pun. Pertama, kedua, ketiga semua sama je. Ni semua pilihan korang sendiri lah. Kita orang listkan sahaja. So untuk telefon pertama bawah RM3,000, aku akan letak Realme GT2 Pro terlebih dahulu lah. Sebab kau tengok lah, spek dia pun memang padu. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 1, menggunakan skrin berukuran 6.7 inci, pakai LTPO Gen 2 AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Lepas tu dia guna Realme UI 3.0 based on Android 12, which is good lah, dia pakai Android 12 dah. Lepas tu dia ada satu variant je, unfortunately dia pakai 12GB RAM dengan 256GB storan dengan harga RM2,999. Bawah RM3,000 lah tu. Itu yang penting. Itu yang penting. Lepas tu untuk bateri, dia guna bateri sebesar 5000 mAh dengan 65W fast charging dalam kotak. So ada charger lah dalam telefon ni, which is good. Ada setengah phone tak ada charger. Tak boleh kata apa lah. Lepas tu untuk kamera, dia pakai 50MP kamera utama dengan OIS, 50MP ultra wide, 3MP microscope kamera, bukan macro microscope. Microscope ni dia macam microscope lah. Yang macam dekat Find X3 Pro. Yes, yang sebelum ni. Lepas tu untuk selfie, dia pakai 32MP selfie kamera. So bagi aku telefon ni overall untuk sebuah flagship quite solid choice lah. Walaupun bagi aku dia tak rasa macam flagship sangat dari segi kau feel tu sendirilah. Dia punya rasa premium tu tak rasa kurang sikit lah premium. Tapi still a good phone overall. Kepada korang semua yang pakai Realme GT2 Pro, jangan lupa tulis pandangan korang kat komen tu. Kita orang tak kecam phone ni, kita orang hanya cakap phone ni tak rasa premium sangat lah kalau nak compare dengan yang harga lagi tinggi daripada dia tu. So tu je. So telefon yang kedua, kita pilih Realme GT Neo 3. Macam biasa, dia bukan guna Snapdragon 8 Gen 1 tapi dia guna Dimensity 8100 yang bagi aku antara yang terbaik lah daripada Dimensity. Yes. Lepas tu skrin dia 6.7 inci dengan panel AMOLED, refresh rate 120Hz. Dia menjalankan Realme UI 3.0 berasaskan Android 12. Okay, untuk telefon ni dia ada satu variant je, iaitu 8GB dengan 256GB storage dengan harga RM2,099. So siapa yang terlepas itu, dia ada offer RM1,800 bawah RM2,000. So siapa yang dah beli tu memang untung lah. Untung tapi man. sekarang pun RM2,099 dengan chip yang latest ni. Sebab untuk harga ni pun ikutkan Samsung Galaxy A73 kan. Yes, untuk harga yang sama. Kompetitor lah Kompetitor dia. Lepas tu bateri dia ada 5000 mAh dengan pengecasan pantas 80W. Tu kira laju lah untuk Realme aku rasa ni untuk price range ni kira okey lah. Dan untuk kamera pula dia ada 50MP kamera utama, 8MP ultra wide, macam biasa 2MP makro. Ini aku kecewa sikit lah dengan selfie dia pun 16MP je. Tapi tak apalah, untuk harga ni pun bagi aku okey lah. Cuma tu lah, part yang aku kecewa untuk telefon ni satu je, dia punya kamera 8MP ultra wide dengan 2MP macro. Bagi aku tu macam tak relevan ada lagi. Tapi tak apalah, untuk harga tu saya dah kira okey dah. Okay, untuk telefon yang ketiga pula adalah Xiaomi 12. Okay, telefon Xiaomi 12 ni antara telefon orang kata compact lah untuk tahun ni. Dia kecil juga. Aku review tu macam terkejut lah, phone ni kecil gila kan. Tapi tak adalah sekecil macam iPhone 12 mini tu atau 13 mini. Tapi still it's quite small lah untuk harga dia dan dia punya spesifikasi. So untuk spesifikasi ringkas, dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, menggunakan skrin berukuran 6.28 inci, bapak kecil je,
menggunakan skrin jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Dia tak pakai LTPO Gen 2 macam dia punya abang Xiaomi 12 Pro, so dia biasa sajalah. Untuk selebihnya, ia menggunakan MIUI 13 yang berasaskan Android 12. Datang dengan dua variant iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan dengan harga RM2,899, 8GB RAM dengan 256GB storan dengan harga RM2,999. Jimat RM1 kat situ, bawah RM3,000 kan. Lepas tu untuk bateri, walaupun saiz dia kecil, bateri dia agak besar agak lah, iaitu 4500 mAh dengan penyokongan fast charging 67W dalam kotak. Untuk kamera pula, ia datang dengan kamera 50MP kamera utama dengan OIS, 13MP ultra wide dan 5MP tele macro. Aku wish telefon ni pakai telefoto lah, tapi itulah Xiaomi kan, aku pun tak pasti kenapa kan. Sebab dia nak jaga 12 dengan 12 Pro nak beli. Maybe lah kot. Lepas tu untuk selfie kamera pula, ia menggunakan 32MP selfie kamera. So itulah Xiaomi 12. Aku rasa untuk harga dia macam ni memang solid choice lah. Tapi kalau korang yang benci software Xiaomi tu, aku faham lah kan. Mungkin korang boleh ambil Realme GT2 Pro kan, kalau korang yang tak suka MIUI macam aku. Okay, telefon seterusnya dia jenama yang aku rasa agak jarang kita dengar. Dia underdog, nak kata underdog, tapi dia jenama lama Motorola, iaitu Motorola H30 Pro. Dia sebenarnya telefon ni antara yang terawal yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Dia ada skrin 6.7 inci, panel P-OLED, okay? P-OLED. Tapi refresh rate dia tinggi 144Hz. Biasanya 120. Refresh rate macam ni untuk phone-phone gaming ke. Tapi betul. Ni bukan phone gaming. Dan yang paling best, dia guna Android 12, stock Androidnya. Stock Android aku rasa memang korang akan puas punya. Tak ada bloatware, tak ada benda-benda musibah-musibah tu kan. Yang dalam kau punya ni tengok-tengok kan, apa benda penuh dengan iklan-iklan, memang tak ada lah bila pakai stock Android tu. So tu benda yang aku suka. Seterusnya pula, so bateri dia 4800 dengan fast charging 68W. Untuk kamera kita ada 50MP utama, 50MP ultra wide, 2MP untuk depth, dan dia punya selfie 60MP loh. Aku macam terkejut 60MP. Aku tengok kan 60MP aku tak boleh brain enggak kan, apa set tinggi sangat selfie dia ni kan. Tapi tu lah, tu one of the most impressive lah untuk dia punya spec lah, dia punya selfie kamera. Tapi overall tu aku rasa kalau korang yang tak nak jeng kepala pakai phone-phone dari China yang ada iklan kan, semua halah kan, korang pakai Motorola H30 Pro ni. Bagi aku is quite a solid choice lah. Cuma kelemahan dia mungkin bateri tak besar sangat lah. Yang tu kalau kau nak cari kelemahan lah. Tapi overall tu, kalau kau bagi aku guna phone ni sebab stock Android kan. Dan last sekali kita dia punya variant ni ada satu je, iaitu 12GB RAM dengan 256GB pada harga RM2,699. So bagi aku untuk spek yang dia bagi, harga memang bawah RM3,000 tapi memang bawah RM2,800, bawah RM2,700 kan. Tu lah, aku rasa berbala lah. Cuma tu lah, harga macam ni kalau sekarang lah ikutkan boleh dapat Quad HD kan. Tapi Quad HD tu bagi aku tak the most relevant things tu lagi lah kan. Dia punya kelemahan yang aku nampak kat screen punya resolutionnya lah. Tu pun kalau kita orang nak cari kelemahan lah, sebenarnya bukan kelemahan pun sebenarnya. Kita orang cari je apa yang nak, orang kata nak cari point kan. So tu je lah. So untuk phone yang seterusnya pula lah kan, ialah Poco F4 GT. Telefon gaming daripada Poco sendiri. First kali ia menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Macam biasalah telefon list ni kebanyakan semua pakai chipset yang sama je, flagship tu kan. Lepas tu menggunakan skrin berukuran 6.67 inci jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Lepas tu ia menggunakan MIUI 13 yang berasaskan Android 12 dan diguna Poco Launcher lah kalau untuk phone Poco ni. Untuk selebihnya dia ada dua variant, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan dengan harga RM2,299, 12GB RAM dengan 256GB storan dengan harga RM2,499. Untuk bateri, telefon ini mempunyai bateri yang tak besar sangat, iaitu 4700 mAh dengan fast charging 120W dalam kotak. Charging ni memang laju gila bapak tak sampai setengah jam, bukan setengah jam, 15 minit dah full charge lah kalau kau punya bateri banyak lagi. So memang impresif gila charging dia. Lepas tu untuk kamera dia ada 64MP kamera utama, 8MP ultra wide, 2MP macro dan last sekali 20MP selfie kamera. Kamera untuk phone gaming ni bukan benda yang penting sangat lah. Memang semua orang nak main game. Kepada korang semua yang tertanya kenapa Poco F4 GT ni aku panggil phone gaming, mudah je sebab dia ada magnetic pop-up trigger. Itulah yang membuatkan dia gaming phone. Sebenarnya satu lagi dia memang dia rebrand pada Redmi K series. Yes, Redmi. Kat China dia memang panggil gaming editionnya. Redmi K50 K50 ke K40? K50. K50 gaming edition. So tu je lah dia rebrand balik kan.
Ikutkan kita orang, kalau ikutkanlah kita orang nak bubuh Poco F4. Okay, fun fact lah, dalam kita orang cakap pasal Poco ni kan, aku cerita korang semua nak ikutkan. Sebelum ni, yang bawah 1,500 dengan bawah 2,000 kita orang nak masukkan Poco F4. Tapi malang sekali, mungkin korang dah tengok video ni, phone Poco F4 tu dah keluar dah kat pasaran Malaysia. So harga ni kita orang tak tahu, tapi malang sekali tak masuk dalam senarai ni lah, sebab kita orang dah shoot video tu dan phone tu baru keluar kan. So kepada korang semua yang tertanya, itulah cerita dia kan. So orang kata tolak tepi sikit benda tu kan. Okay, untuk phone terakhir kita ada phone gaming juga daripada anak syarikat kawan-kawan Xiaomi lah, iaitu Black Shark 5. Dia dengan Black Shark 5 Pro dia tak ada banyak beza, tapi Black Shark 5 ni dia menggunakan chip Snapdragon 870 yang aku rasa a bit outdated lah, tapi lah. still very optimized lah tu yang untuk orang performance dia bagi aku okey. Skrin dia 6.67 inci dengan panel AMOLED. Refresh rate 144Hz. Macam cakap tadi, 144Hz biasanya memang phone-phone gaming. Yep. Okay, dia menggunakan JoyUI 13 macam biasa, based on Android 12. Untuk variant dia ada 8GB 128GB dengan harga RM2,299, yang harga dia sama dengan Poco F4 GT tadi. Yes. Dan satu lagi variant 12GB dan 12GB dan 256GB storage dengan harga RM2,699. Okay, untuk bateri macam biasa phone Xiaomi dia bagi 120W dengan kapasiti 4,650 mAh. Aku pun pelik kenapa 4,650 kan. Dia tak tahu lah, patut dia bagi 4,700 lah macam Poco F4 GT tu, tapi apa-apalah kan. Tak apalah. Dah atas, asalkan dia lebih 4,000 cukup lah. So kita pergi ke bahagian kamera. Dia ada kamera utama 64MP, ultra wide 13MP, makro 2MP, dan akhir sekali dia punya selfie. Dia punya selfie 16MP. Tapi itulah, untuk phone-phone gaming ni orang jarang nak kamera. Dia bukan kamera main focus dia, bukan lah. Yes, betul. Lepas tu kalau kita tengok balik kan, Black Shark 5 dengan Poco F4 GT ni, dia macam harga lebih kurang. Mesti orang akan cakap baik beli Poco kan. Tapi satu lah orang kata kelebihan yang daripada Black Shark ni, dia punya cooling system yang jauh lebih bagus lah. Sebab tu 870 ni walaupun tak se-powerful macam Snapdragon Gen 1, tapi dia sangat optimize lah. Kalau nak main game tu pun sejuk je kan. Tu yang bagi penting. aku untuk Poco F4 GT dengan Black Shark 5 ni, design Black Shark 5 ni lagi gamer lah, lagi gamer. Terpaling gamers. Paling gamer dia ada lampu RGB kat belakang tu. Kalau macam Poco F4 GT dia ada, tapi dekat dia punya kamera bump je lah. Dia macam kurang sikit nampak gamer. Kurang gaming sikit lah. Tapi tu pilihan korang sendiri lah. Korang nak Poco ke ataupun korang nak Black Shark. Tu korang punya pilihan sendiri. So itu sajalah untuk bawah RM3,000. So korang boleh pilih lah kebanyakan phone dalam list ni. Kalau korang suka, korang boleh tekan link kat description. Link pembelian dah ada. So jangan bimbang pasal hal macam tu.